Selasa 17 Januari 2012 adalah hari yang bersejarah buat seluruh penjaja-penjaja Uptown dan Nakota, yang mana pada hari itu seluruh peniaga-peniaga Uptown dan Nakota di bawah Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur telah bertindak secara beramai-ramai mendaftarkan sebagai pengundi kawasan Wangsa Maju. Pada jam 12 tengah hari, kebanyakan penjaja-penjaja telah mula sampai ke perkarangan food court Uptown dan Nakota bagi memenuhi tujuan ini. Penjaja-penjaja yang hadir pada hari ini telah dijamu dengan makanan ringan yang disediakan oleh pihak penaja, iaitu Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur ini. Program yang berlangsung pada hari ini adalah hasil daripada cadangan yang dibuat oleh Presiden Ikhlas, iaitu Encik Muhammad Ridwan Abdullah, yang mana telah mencadangkan untuk Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur melakukan ini demi kepentingan seluruh penjaja-penjaja Uptown dan Nakota, untuk masa depan seluruh peniaga-peniaga Uptown dan Nakota ini, yang mana sepanjang kemelut Uptown dan Nakota ini tidak pernah diambil pandang oleh mana-mana parti politik kawasan Wangsa Maju ini. Malahan ada ahli parlimen yang ingin menutup Uptown dan Nakota ini daripada menjalankan operasinya seperti biasa. Ada juga desas-desus yang mengatakan bahawa peniaga-peniaga Uptown ini bukan dari kalangan pengundi kawasan Wangsa Maju, jadi perhatian tidak perlu diberikan dengan sepenuhnya ke atas peniaga-peniaga Uptown ini, kerana mereka adalah pengundi luar yang tidak mengundi di kawasan Wangsa Maju. Oleh hal yang demikian, Presiden Pertubuhan NGO Ikhlas, iaitu Encik Muhammad Ridwan Abdullah, telah memandang serius akan perkara ini. Dengan itu, beliau telah berbincang dengan pengerusi Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur untuk bertindak demi masa depan peniaga-peniaga Uptown dan Nakota ini. Setelah berbincang dengan pihak SPR, dan pihak SPR telah sanggup turun ke Uptown dan Nakota untuk menjalankan semakan pengundian dan mendaftarkan penjaja-penjaja Uptown dan Nakota ini sebagai pengundi kawasan Wangsa Maju. Sementara ini, mari kita dengarkan penjelasan daripada Timbalan Setiausaha Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur mengenai Uptown dan Nakota ini di hadapan wartawan yang ada pada hari ini. Apa yang itu kan, dia tak ambil pot. Bila kita dah baik dengan belum, jadi dia pun higi-higi nak bersama dengan belum tu. Dia penganjur ni lain, kita lain. Kita pemangkang kepada penganjur. Ambil maklumat kita ni pemangkang kepada penganjur. InsyaAllah kalau lebih baik, kita ada banyak pilihan. Sehingga Elok Bandara take over, kita dengan penduduk negara yang sama, ya kan? Kita pergi atau penduduk ataupun kita orang sama pun tak ada masalah, kan? Sebab bagi saya masalah ni dia dari sumbangan ekonomi. Nanti penduduk tak dapat hasil sumbangan yang kata daripada pilihan ni kan, makan over dia kan. Tak ada. Kita ada simpan hitam masuk putih surat black and white, surat daripada penganjur. Dia keluar dalam surat memo dia bagi sumbangan RM1,000. Bermakna dalam tempoh 6 tahun dia tak pernah bagi sumbangan. Surat tu menunjukkan dia bagi sumbangan RM1,000. Kan? Kalau bila baca surat tu selama 6 tahun baru bagi RM1,000. Walaupun dalam tempoh 6 tahun dah lebih berapa kan? So kat situ dia dah terpangkap tau dengan surat dia. So kita pun ada buat sumbangan atas kita berniaga buat tabung CPF. Kita tak dapat.
pertolongan lagi sikit tenaga. Kalau nak minta pertolongan lagi sikit tenaga ke gotong royong, insyaAllah akan betul. Persatuan penganjur ni dia tak beri kepada peniaga sebab dia nak duduk tempat tu menang tanpa bertanding. Bermakna ahli-ahli dalam persatuan penganjur ni orang yang kurang cerdik lah, tak bijak lah. Tidak cerdik. Dia dah cucuk hidung lah oleh penganjur. Penganjur ni dia dah duduk 6 tahun tau. Kan saya nak kamu dia dah duduk 6 tahun. Kan? Dari segi kebajikan peniaga tak ada, penduduk tak ada, segala serba-serbi tak ada. Pertama dia Ustaz. So, kita nampak isu yang kita tak boleh menagih Isnin Selasa ni, saya tak salahkan Pokok, saya tak salahkan DPR, saya tak salahkan siapa, saya cuma salahkan penganjur. Kalau penganjur tu pandai 6 tahun dulu dapat melantikkan wakil dari DPR, pertama sekali dia kena jumpa penduduk. Bincang duduk supaya apa boleh kita lakukan untuk majukan petani dari segi limpahan ekonomi. Baru adil. Tak sebenarnya nak duduk pengaja saja. Kan? Lagi satu pada penganjur, kita orang ni selagi benda kalau buat satu benda isu mesti panggil berbincang atau berdialog, bermusyawarah dengan wakil di BKS. Dia tak buat betul-betul ni. Susahlah bang kalau dia cakap. Tapi pihak ni pun dah sampai pihak. Kita sebagai peniaga ni, apa boleh kita calangkan. Kan? Kita dari segi rakan-rakan peniaga kuat, kita minum buah ni yang peniaga kuat. So sekarang ni dekat Abdul Nanam Putih ni saya nampak revolusi telah bermula. Peniaga-peniaga yang sebelum ni yang tak tahu apa-apa berlaku ni, yang orang kata yes boss, ikut dengar cakap penganjur, sekarang semua dah boleh menilai sendiri. Tak ada orang sebagai petani. Betul tak? Kalau kita tengok keseluruhan permasalahan ni, bukan saya nak belakangan ni, tapi kalau penganjur tu bagus, baik sama peniaga, baik sama penduduk, alhamdulillah. Kan? Itulah hikmah yang kita dapat dari kita bersatuan juga atas solidariti peniaga-peniaga juga. Ini yang kita dapat. Kan? Ya? Yang berlesen. Kalau yang tak berlesen ada 200 lebih. Keseluruhan daripada 600. Ini ada 3 penganjur ke? 3 penganjur yang tak bersatu hati. Satu Kopera, Koperasi Milik Rakyat, NGO UMNO. Satu lagi NGO namanya Dynamic Kingdom. Dia yang kat atas bukit, tanah private. Kalau bagi saya isu ni lah, kalau nak cerita pasal sampah ke penduduk, dia 3 penganjur ni sepatutnya. Tapi masalah kita ni peniaga yang ambil dukungan penduduk. Apa yang kita buat ni semua kita buat kerja penganjur. Walau kita tak dapat hasil tau. Kita dapat population 100%. Tapi atas dasar solidariti, atas dasar kawan peniaga-peniaga, terus kita jadi penduduk. Apa yang keruh tu kita jernihkan. Nah, orang kena memulihkan keadaan. Itulah penulisan baru saya minta sangatlah di sangatlah dalam penelitian sebab saya dapat maklumat daripada Bandaraya. Bandaraya cukup charge perkhidmatan 1 kaki persegi 50 sen. 1 kaki persegi. Kalau kita meniaga 8 ke 8, dia dah 64 kaki persegi. Bermakna kat situ 32 ringgit je kita bayar hasil pada 1 kaki persegi. Dia charge pada warga negara 50 sen. Tapi masalahnya berapa buat saja nak buat apa-apa isu. Panggil kita orang suara dialog dengan apa-apa kan. Dia kena hadapi lah benda-benda proses daripada peniaga kan. Memang kita buat revolusi. Apa-apa tengok kita orang datang di merah kan. Kita nampak sebelum ni kan. Kita ada ramai kita kan. Masa semuanya kan. Yang radio kata dia dah bincang dengan peniaga. Dia dah bincang. Tak ada. Baru hari ni dia masih kontrol dia lama. Dia tak pernah bincang. Kita dah tengok, kita dah nampak isu. Dia pun Begitulah kesimpulan yang telah dibuat oleh Timbalan Setiausaha Persatuan Peniaga-Peniaga Uptown Kuala Lumpur, iaitu Encik Fauzi, yang mana kemelut dan revolusi
yang terjadi di Uptown Danau Kota ini adalah berpunca daripada kebodohan pihak penganjur Uptown Danau Kota, iaitu Encik Mat Selamat sendiri. Sikap penjaja Uptown Danau Kota ini adalah dari kalangan penjaja yang bersemangat tinggi, bersemangat waja, sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan hak mereka sebagai peniaga-peniaga yang berlesen. Dan pada 17 hari bulan Januari bersamaan dengan hari Selasa 2011, mereka melakukan satu program yang mana program ini program yang mengejutkan dunia politik Wang Semaju, yang mana mereka telah secara beramai-ramai mendaftar sebagai pengundi kawasan Wang Semaju. Akhir kata saya untuk peniaga-peniaga Uptown Danau Kota ini, hayatilah kata hikmat dari saya ini. Jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Jangan segan menentang larangan jika yakin pada kebenaran. Jangan malu mengucap yakin jika percaya pada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara sendiri. Dan sekian, terima kasih.